Okey, Rafidah dari mana? Kelantan. Oh, Kelantan juga. Okey, Azlan, Hafizuddin, selamat datang. Muhammad Fairuz, Syarmiwati, siapa ni? Yusuf Jaafar. Okey, selamat datang. So, insyaAllah hari ni saya akan share Fairuz dari Bangsa Maju. Oh, jadi hari ni insyaAllah saya akan share macam mana kita nak guna satu plan baru, satu kaedah baru. Kalau selama ni mungkin kita buat bisnes, kita dah cuba macam-macam benda kan untuk buat marketing, untuk buat sale dan kadang-kadang apa yang kita try tu mengalami stuck. So kita stuck, kita tak tahu nak improve macam mana, atau ada juga yang langsung tak berkesan apa kita buat tu. Ada yang post dekat Facebook group tak dapat apa-apa respon pun, like pun tak ada, share pun tak ada, komen pun tak ada. Jadi apabila saya dapati ramai orang yang email saya dan PM saya beritahu banyak usaha-usaha yang mereka buat tu tak ada datangkan hasil, saya tanyalah, okey, apa yang korang dah buat? Dan apa yang korang dah buat untuk sale dan marketing kan? So diorang akan share, oh saya pernah buat full course marketing, post dekat Facebook group. Ada yang pernah buat copywriting, belajar copywriting, tulis post-post macam personal branding dekat profile sendiri. Dan macam-macam cara orang buat. Jadi saya ajak sini bagi mereka-mereka, kalau anda ni dah mengalami satu nak kata kebuntuan pun mungkin kebuntuan, tapi juga mengalami dah mula nampak penurunan, dah mula nampak slow, atau dah mula stuck dan tengah cari-cari benda baru, kaedah baru. So itulah saya punya plan hari ni nak share untuk anda semua hari ni lah. Okay. Jadi saya tengok kat sini Rafidah, macam saya cakap tadi, dah ready dah. Dah ready depan atas meja kan, dengan pen dan kertas. So ini contoh benchmark yang saya cari, orang yang dah bersedia nak belajar. So saya harap yang lain yang sedang online sekarang ni pun boleh bersedia juga. Boleh bersedia juga. Dalam training ni saya akan banyak melukis dan saya nak anda semua pun follow melukis apa yang saya lukis, sebab saya rasa benda ni akan buat anda berkali-kali ganda lebih faham, sebab kita akan cerita tentang banyak konsep-konsep yang penting untuk sales dan untuk marketing. Muhammad Fairuz pun dah on camera. Apa khabar Tuan Fairuz? Saya nak puji orang-orang yang memberanikan diri on camera ni. Okay, kalau boleh dapat orang lain on pun bagus. Okay, so kita boleh nampak muka masing-masing. Rafidah join hari ni kenapa? Boleh saya tahu apa yang menyebabkan Rafidah terdetik nak join? Nak tahu cara berbisnes. Okay. Sekarang ni dah start bisnes dah ke? Atau macam mana? Belum lagi sebab produk saya tak siap lagi. Tak tahu nak. Dalam proses buat produk lah ni? Dalam proses buat produk. Okay. Tuan Fairuz boleh tak share apa yang menyebabkan Tuan join hari ni? Saya sebenarnya ternampak posting Tuan tadi. Tapi saya nak belajar marketing jugalah. Okey. Alhamdulillah, bagus. Semoga dapat apa yang dicari hari ni. Shima tadi terbuka kamera kejap. Tutup balik. Shima boleh on mic kejap dan share kenapa Shima join hari ni. Boleh Shima? Malu-malu kot. Okey, siapa lagi? Ada nama-nama yang saya macam kenal. Okey, tak apalah, saya tak nak panjangkan cerita. You all dah tertunggu-tunggu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal. Saya founder dan CEO Nasihat Niaga. Kami membantu usahawan baru yang baru nak start lah. Dalam tempoh range baru nak start hingga ke 3 tahun. Okay, biasanya
orang yang berniaga bawah 3 tahun ni, yang paling utama yang diorang perlu fokus adalah marketing dengan sale. Marketing dengan sale, bawa duit masuk. Kan? Itu yang paling kena fokus untuk orang-orang baru kan. So saya punya, macam kami punya fokus pun adalah untuk bantu marketing dan sale. Tak lebih pada tu. Sebenarnya fokus pada marketing juga. Cuba sale tu ada sikit-sikit kita share, dan kita ada satu lagi syarikat lain, cikguclosing.com, yang tu betul-betul fokus kepada sales. Nasihat niaga dia betul-betul fokus kepada marketing. Okay, so hari ni di bulan Ramadan ni saya terdetik lah macam nak buat sharing, okay, dan mungkin sedikit discussion, luahan perasaan, apa-apalah yang boleh kita buat petang ni untuk berkongsi macam mana nak naikkan sale, nak tambah marketing. Sebab saya rasa kadang-kadang kita tak ada tempat nak meluah, kita tak ada tempat nak rujuk, tak ada tempat nak nak berkongsi kat mana kita start dengan rakan-rakan sebisnes dengan kita kan. So saya harap hari ni kita boleh cuba open minded, cuba terbuka untuk sharing apa-apa. Okey, Chelsea, saya baru series bisnes online mula November 2020. Okey, selamat datang ke dunia bisnes. Syazul. Saya rabun sikit, tak pakai spek. Okey, so sebelum saya start, lupa tadi kita buka dulu dengan umur kita Al-Fatihah. Baik, so hari ni apa yang saya nak share adalah macam mana nak bezakan dan nak buat aktiviti-aktiviti yang mendatangkan wang kepada bisnes kita. Okey, dua aktiviti utama yang mendatangkan wang pada bisnes kita adalah marketing dengan sale. Okey, dua benda ni akan datangkan wang. Terutamanya sale, sebab sale ni lah yang orang bayar duit pada kita. Marketing ni sometimes kita kena belanja duit untuk buat marketing. Tapi marketing penting untuk bawa orang datang. Lepas orang tu dah datang, baru kita buat sale. Kan? Baru kita buat jualan. Jadi ramai orang struggle dalam kedua-dua bidang ni. Marketing pun struggle. Maksud marketing ni, kalau tak ada prospek, kan hari-hari kita prospek tu kurang bertanya. Orang yang bertanya ni kurang. Dan kita tahu itu jelas masalah marketing. Problem dekat marketing. Kalau kita ada prospek, okey, prospek ada bertanya apa semua kan. Tapi kita cuba close, kita WhatsApp dengan dia, borak dengan dia, tapi dia tak beli. Itu masalah sales. Okay. Jadi ada setengah orang ada masalah marketing, prospek tak ada. Ada setengah orang masalah sales. Prospek ada tapi tak close. Jadi ada orang ada dua-dua masalah. Dua-duanya sendu. Prospek tak ramai, sales pun tak jalan. Jadi hari ini saya nak jawab beberapa soalan utama yang biasa orang tanyalah, is kenapa marketing saya tak berkesan? Saya akan jawab soalan tu hari ini. Kenapa kalau ada prospek tanya, dia tak beli dan dia macam tak friendly dengan kita, macam kita, macam dia ni, macam kita ni hina sangat bagi dia. Macam dia jawab pun tak, faham ke maksud saya? Perbualan kita dengan dia tu agak sejuk lah. Kan? Seram-seram sejuk. Jadi untuk jawab persoalan ni, saya akan bagi satu analogi mudah supaya anda semua boleh faham, dan kita akan buat lukisan-lukisan sikit. Okey, dan macam mana kaitannya dengan video marketing. Okey, sebab video marketing ni antara platform, antara medium yang banyak orang buat keputusan membeli sebab tengok video. Okey, so saya akan kaitan dia dengan video marketing. Alright. Dan saya akan cuba explain macam mana bila marketing ni dah jalan dan prospek dah mula masuk, macam mana kita perlu hanya buat sedikit saja
saya panggil tap. Maksudnya kita hanya perbualan-perbualan yang ringkas yang sekejap kita boleh close dalam masa 5 minit, 10 minit kalau orang tu dah bersedia. Orang tu dah ready nak beli. Closing tu hanya ambil 5-10 minit. Hanya pup, dah close. Sebab apa? Sebab bola tu, bayangkan ada bola dalam padang golf, bola tu dekat dah dengan lubang golf tu. Jadi kita pup sikit je, dia akan close, dia akan masuk dalam lubang. Okay. Dan apa kaitan semua ni dengan video marketing? Apa kaitan semua ni dengan YouTube? Apa kaitan semua ni dengan Facebook, Instagram story? Dekat mana kita nak letak benda-benda ni? Okay. Dan ada juga soalan yang selalu saya terima pasal video. Okay. Soalan yang saya terima, saya seorang introvert. Saya segan nak cakap depan kamera. Kan saya kadang-kadang menulis pun selalu tulis padam balik, delete balik, tak jadi nak post. Macam mana saya nak buat? So ini antara persoalan juga yang saya cuba nak jawab hari ini. Saya pun introvert. Jadi saya faham situasi ini dan alhamdulillah saya dah berjaya melepasi rasa malu ni nak cakap depan kamera. Okay, so saya rasa saya nak berkongsi kaedah yang saya guna untuk rasa kurang malu lah. Masih lagi introvert, masih lagi rasa segan-segan tapi tak stroke dulu. Ya, maksudnya kerja kita boleh jalan. Okay, Cik Zul kata tengah hari ni saya follow up prospek saya dan dapat balasan mesej daripada dia. Jangan contact dia lagi sebab suami dia jealous. Jangan contact dia lagi sebab suami dia jealous, sebab follow up. Follow up kot. So jadi ada cara nak mengatasi masalah ni. Saya akan share. Kalau saya terlupa, Kezul nanti ingatkan ya. Okay. Alright. So pertama, okay, saya nak share screen saya dan saya nak terangkan satu konsep yang sangat mudah sebenarnya. Okay. Dan siapa yang ada kertas dan pen tolong lukis. Lukis bersama-sama dengan saya. Okay. Dan siapa driving tu janganlah lukis. Fokus dekat jalan please. Siapa yang tengah duduk, tengah ada masa lapang duduk atas meja, ada pen dan kertas, tolong lukis sama-sama dengan saya. So dia gini. Katakan anda ada prospek seorang ni. Ini nama dia. Ini prospek kita ni. Okay. Dan bayangkan dia ni berada di padang golf. Satu padang golf. Okay. Dan di sini adalah tempat prospek bermula hayun bola golf tu. Okay. So bola golf ada kat sini. Kan? Orang panggil tee off. Pernah tengok tak orang main golf? Mula-mula dia akan hayun dengan kayu yang besar tu kan. Pum, dipukul. Jauh dipukul. Bola tu pun melayang jauh. Dia dipanggil tee off. Okay. Dan dekat sebelah sini adalah kita panggil dia, saya letak warna hijau lah. Kat sini ada lubang dia. Biasa dia ada bendera, dia ada lubang kat sini. Alright. Okay. Biasanya orang panggil benda ni green. Orang main golf dipanggil benda ni green. Ni tempat yang dia punya rumput tu agak licin kan. Dan dia guna kayu yang lain dekat sini. Dia tak guna kayu yang besar. Dia panggil put kat sini, put, P-U-T. So dia sentuh sikit je. Kalau bola tu dekat, bola tu terus masuk. Okay. Jadi dalam bisnes kita akan ada banyak prospek. So bola hijau, bola ni melambang prospek bola kuning ni. Prospek ada kat sini, ada kat sini, ada kat sini, ada kat sini. Ini semua prospek kita. Ada kat sini, ada kat sini. Okay. Rata-rata. Dan ada yang dah dekat green. Ini semua prospek. Okay. Apa beza dia? Prospek yang dah dekat lubang ni, dah dekat green ni, dia ni prospek yang
dah lama fikir nak beli barang kita. Ataupun mungkin dia dah lama kenal kita. Mungkin dia dah lama follow channel kita. Mungkin dia dah lama follow kita punya profile. Dia follow newsfeed kita. Okay. So ini orang-orang yang orang kata dah mesra dengan kita. Jadi apa-apa yang kita jual pada dia tidak memerlukan sale yang rumit. Tanya je, kau nak beli ke? Nak. Pup, masuk lubang. Faham ke? Okay, harap faham yang tu. Okay. Dan ada ramai di kalangan kita punya prospek, dia duduk jauh. Ada yang kat sini. Okay. So dia belum kenal kita lagi. Jadi, apa tugas kita? Tugas kita adalah untuk ambil seorang prospek. Contoh ada bola warna purple ni. Katakan dia kat sini. Kita pukul sikit. Pup, dia pergi sini pula. Kita pukul sikit, dia ke depan sikit. Pukul lagi, ke depan lagi. Pukul lagi, ke depan lagi. Pukul lagi, ke depan lagi. Sampailah dia dekat dengan lubang dan sampailah dia mudah untuk masuk lubang. Itu strategi marketing dan sale setakat ni yang paling mudah saya nampak. Okay. Apa kaitannya dengan video? Kejap lagi saya cerita. Right. Tapi bayangkan semua ni adalah prospek-prospek kita. Prospek kita ni follower kita dekat Facebook. Subscriber kita dekat YouTube, database kita dalam telefon kita, nombor-nombor WhatsApp kita ni semua adalah prospek kita. Ada yang dah kenal kita, dia dah dekat dengan lubang. Ada yang belum kenal, memang tak kenal kita langsung, dia dekat sini. Okay. Now, apa kesilapan ramai orang yang mula bisnes? Apa kesilapan orang? Kesilapan kebanyakan orang yang baru nak mula bisnes ni, dia terus nak pukul bola, terus masuk lubang. Jauh. Pernah tak tengok orang main golf? Jadi saya nak tanyalah, Rafidah, agak-agak kalau kita pukul jauh-jauh ni, susah ke senang nak terus masuk lubang? Susah kan? Tuan Fairuz setuju tak? Kalau pukul daripada sini susah nak masuk lubang? Setuju kan? Setuju. Tapi itulah ramai yang orang buat. Saya panggil benda ni WhatsApp cirit-birit. WhatsApp cirit-birit. Nak tahu macam mana WhatsApp cirit-birit? Ada prospek ni dia tanya. Saya nak tanya pasal produk ni. Di WhatsApp kita. Kita pun jawab macam cirit-birit. Semua info terus keluar. Kita copy paste semua ada kat situ. Ini function dia, ini ciri-ciri dia, ini gambar dia, ini testimoni dia. Faham ke? Sedangkan orang ni dekat sini lagi. Dia masih lagi kat sini, awal-awal kat sini. Dia tak kenal kita, dia tak trust kita. Tiba-tiba kita nak pukul bola terus masuk dalam lubang. Itu yang banyak blue tick. Faham ke? Itu yang banyak blue tick. Itu yang siapa tadi? Shazol tadi ni, suami dia jealous. Sebab apa? Kita terpaksa follow up banyak kali. Cik, jadi tak cik? Cik, berminat tak cik? Cik, bila nak bayar cik? Cik, boleh tolong jawab? Kita duk follow up. Kenapa kena follow up? Sebab dia tak percaya, tak kenal kita. Dan kebanyakan prospek ni dia belum ready pun nak beli, tapi kita duk follow up. Dan sebenarnya follow up banyak kali, kalau dia dalam keadaan belum ready nak beli, akan merosakkan hubungan kita dengan dia. Itu yang berlaku blog. Merosakkan hubungan kita dengan dia. Bila kita banyak kali follow up. Kalau dia dekat sini, dia dah dekat dengan green ni, okay, kalau dia kat sini, agak-agak perlu follow up banyak kali ke? Kalau dia dah dekat dengan lubang ni. Kalau dia dah dekat sini, kita cuma pop sikit, dia dah masuk lubang, dia dah close. Kita tak perlu follow up banyak kali. Faham ke? Okey. Jadi, apa yang perlu kita buat,
Ni Zamzida cakap dalam komen, dalam chat. Saya ramai kontak tapi bila posting apa-apa semua senyap dan silent. Okay, so ni nanti saya akan address benda ni. Tapi saya kena tanya dulu Zamzida, contact you berapa orang? Berapa orang friend, follower you? Tu kena tahu dulu. Okay. Jadi, apa sebenarnya yang perlu kita buat? Apa sebenarnya yang perlu kita buat? Jadi itulah dekat sini ni, inilah dekat sini yang kita panggil kat bahagian sini kita panggil dia marketing. Marketing dekat sini untuk bawa bola ni dari tee off ni ke dekat sikit, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Inilah marketing. Tujuan marketing adalah untuk bawa bola ni semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan bola, dengan lubang golf. Bila dah sampai dekat area ni, dekat area green ni green kan? Kita panggil dia green. Green ni kawasan yang memang dah hampir dengan lubang ni. Yang mana dia dah tukar guna kayu lain. Okey. Jadi dekat sini, kita katakan bola tu dekat sini. Yang ni kan. Bola tu yang purple ni. Okay, nampak purple ni. Dia agak jauh dengan lubang ni. Berbanding dengan yang ni. Bola ni jauh sikit. Jadi bila kita putt bola ni, dia mungkin kena putt 2-3 kali. Putt, pup, masuk sini. Dia bergerak sini. Pup, sini. Pup, 3 kali putt baru dia masuk. Berbanding dengan bola yang betul-betul sebelah lubang ni, mungkin sekali putt terus masuk. Okey. Jadi untuk putt ni, tempat yang kita putt dekat green ni, inilah benda yang kita panggil sales. Ini sales. Kat sini marketing. Okey. Jadi, kalau kita punya business kurang marketing, kurang marketing, tak ada marketing, kita tak bawa bola tu dekat, semakin dekat, semakin dekat, apa yang berlaku adalah kita terpaksa pukul daripada jauh dan cuba terus masukkan, which is susah nak buat. Okay. Apa ni? Tapi bila kita buat aktiviti marketing, bola dah sampai sini, okay. Nak closing tu senang sebab dia dah kenal kita, dia dah rapat dengan kita, dia dah percaya kita. Alright. Jadi, apakah yang membawa bola ni semakin dekat? Apa yang membawa bola tu semakin dekat? Maksudnya apa yang marketing yang kita nak buat? Itu yang saya nak share kejap lagi. Okay. Jadi saya harap dapat faham kalau kita punya prospek susah nak close. Ada prospek ada kat sini ni kat kawasan ni. Ada tapi susah nak close. Maksudnya kita masih lagi belum cukup marketing. Marketing kita belum cukup. Jadi kena tambah aktiviti marketing. Okey. Jadi dekat sini, bila bola ni dah dekat sini, okey, macam saya cakap tadi, bola yang agak jauh ni kita kena tap dia mungkin 3 kali. Jadi saya panggil dia beberapa tap. Saya panggil kat sini mungkin T1, tap 1. Kat sini kali kedua, T2. Okay. Dan bila dia sampai sini, ini adalah T3. So 3 kali kita tap. Tap, tap, tap. Sampai dia close masuk dalam lubang. Okay. Jadi dalam marketing, okay, saya nak cerita video pula. Video. Apa kaitan video marketing? Jadi benda yang akan bawa orang, prospek-prospek kita ni merentasi padang golf ni, dalam konteks video marketing, adalah video-video kita lah.
Okay, so sini ada video. Video 1. Ini ada video 2. Ini ada video 3. Ini ada video 4. Ini ada video 5. Okay, so video-video yang purple ni tujuannya untuk marketing. Dan dia ada tujuan yang khusus lah. Nanti saya akan bawa masuk bab tujuan khusus tu. Okay. Jadi, saya nak tanya you all Saya nak tanya jawab dengan jujur. Pernah tak you tengah cari info, macam contoh you tengah ada satu masalah. Macam saya pernah berlaku pada saya sakit, itu saya ada sakit darah tinggi. Okay. Jadi saya search dalam YouTube cara turunkan darah tinggi. Saya jumpa satu video. Katakan video yang saya jumpa ni video yang ni. Kemudian saya tengok video tu, saya tengok bestnya video ni. Bagus info dia. Kemudian saya cari profil orang ni dan saya cari video dia yang lain-lain. Video kedua, video ketiga dan video seterusnya. Saya cari orang yang sama tu. Pernah tak berlaku pada you all senario macam saya ni? Pernah tak? Maksudnya you cari satu info, you jumpa satu video, you suka video tu, nak tahu lah. So kita cari video kedua, video ketiga dan pernah sampai tuan jadi follower. Pernah ya? Pernah. Jadi itulah peranan video-video ni. Dan pada zaman sekarang ni orang memang lekat depan phone tengok video. Terutama sejak PKP. Terutama sejak lockdown. Orang tak pergi office sangat, duduk kat rumah. Kerjanya tengok video je. Dan bulan puasa ni pun orang boring tengah tunggu nak buka puasa. Tengok video. Okay. Jadi, satu lagi soalan saya nak tanya. Siapa sini pernah beli barang sebab tengok video? Disebabkan tengok video, you beli barang tu. Kalau pernah, type pernah video. Type pernah video. Okay. Luqman kata saya kerap beli sebab video. Pernah. Pernah video. Kerap. Ada yang tak pernah. Kerap beli sebab tengok video. Jadi video ni medium yang penting sekarang ni untuk buat marketing. Kenapa nak perlu marketing? Sebab kita nak gerakkan bola golf ni semakin hampir dengan lubang. Roslan tanya, iklan di TV juga dikira video juga ke? Ya, iklan di TV dikira video. Sama juga. Okey. Sekarang faham peranan video-video. Ni kita panggil dia video-video marketing. Video-video marketing. Dan video ni tips, bukan kita menjual apa-apa. Dalam video ni kita bagi tips. Contoh kalau saya seorang yang nak cari info tentang darah tinggi, dia cuma share. Okey, kalau nak turunkan darah tinggi, awak kena makan banyak buah-buahan, kena makan sayur-sayuran. Hanya tips mata-mata, tak ada menjual apa-apa. And then kita, cuma yang penting, kalau kita, sebab kita kena keluarkan agak banyak video kan, apa topik video yang kita pilih tu sangat penting. Kita kena tahu strategi pilih topik. Sebab kita tak nak keluar video topik yang orang jarang cari. Kita nak topik yang mana ramai orang cari topik tu. Barulah ramai orang tengok video. Barulah views tu banyak. So kalau topik tu, topik yang ramai orang cari, follower kita tak ramai sekalipun, view kita akan banyak. Sebab topik itu topik yang orang cari. Faham Jadi konten menarik. Bukan sekadar konten menarik, tapi konten yang orang cari. Jadi kita tak boleh main sembrono. Aku rasa aku nak cakap pasal topik A lah hari ni. Tak boleh macam tu. Kita kena ada strategi macam mana nak pilih topik. Okay. So itu peranan video-video ni.
Bila contoh, saya ambil contoh diri saya lah, darah tinggi kan. So mungkin saya cara video pertama ni cara-cara nak mengurangkan darah tinggi. Saya cari. Lepas tu video kedua saya cari suplemen untuk darah tinggi. And then kemudian saya akan cari lagi senaman-senaman yang boleh kurangkan darah tinggi. And then saya jumpa lagi yang mendekatkan saya dan merapatkan saya dengan si tukang bagi video tu, dengan owner video tu. Dan memandangkan saya tengok muka dia, saya tengok cara percakapan dia, saya tengok gerak-geri dia, saya jadi kenal dia, saya jadi suka dia, saya jadi percaya pada dia. Dan orang sangat mudah membeli daripada orang yang dia sudah pun kenal, suka dan percaya. Sebab tu video ni bagus untuk buat marketing sebab dia boleh buat orang kenal diri kita. Walaupun kita introvert, siapa-siapa yang introvert dia dah fikir, alamak aku suka depan kamera macam mana? Aku tak pandai cakap. Jadi benda ni sebenarnya ada cara-cara dia. Even pada orang yang tak pandai bercakap. Even kalau muka dia tak ada pun dalam tu. Okay, so ini peranan video. Di samping video ni memberi maklumat, dia juga memberi kita lebih mesra dengan owner video tu. Dengan kita lah. Shima kata saya malu. Okay Shima, insyaAllah saya akan cuba bantu dari segi malu nak buat video ni. Alright. Itu point pertama. Now, siapa yang ada juga orang yang dia gini, dia tak semestinya malu. Kadang-kadang dia malu. Jadi disebabkan malu tu, video dia tak keluar. Kadang ada orang rekod video, tiba-tiba nak upload, cancel upload. Tak jadi upload. Ada orang macam ni. Kan? Ada orang yang dia nak perfect. Dia nak video dia perfect. Kena macam profesional. Kena edit. Wow, kena ada button sana terbang sini kan. Jadi apabila kita nak ambil masa untuk edit, video yang boleh kita production video kita jadi lambat. So katakan dalam tempoh sebulan ada 30 hari kan. Disebabkan nak edit jadi perfect tu, hanya sebulan 2 video je boleh keluar. Jadi ada 2 video je lah. Orang yang tak perfect, dia belasah je, lantak lah, cantik ke, tak cantik ke, gemuk ke, kurus ke, mandi ke, tak mandi ke, dia tak persetankan semua benda tu, tapi dia keluar video banyak. Jadi kalau dia keluar satu hari satu video, dalam tempoh sebulan dia ada 30 video. Jadi kita kena balance kan antara berapa banyak kita boleh keluar video sebab kita tak nak profesional sangat. Pada waktu yang sama kita pun tak nak banyak sangat video. Banyak sangat video pun tak berapa nak cun juga. Walaupun platform-platform ni suka video banyak. Tapi kalau kita peringkat awal ni memang saya akan syorkan untuk banyak video sebab nanti contoh video 1 kita topik A, video 2 topik B, video 3 topik B. So bila kita ada topik sampai ke Z contohnya kan, kita boleh tengok kita punya statistik. Ada statistik video mana yang dapat view yang paling tinggi dan juga mendapat dia panggil duration. View duration paling lama. View yang banyak dan duration paling lama. Jadi dalam banyak-banyak video, contohnya kita ada 30 video, peringkat awal kita keluarkan 30 video yang mana kita boleh tengok, video mana yang paling ramai orang tengok. Jadi video yang tu nanti kita boleh guna iklan berbayar pula untuk boostkan lagi. Tapi itu advance. Itu dah topik advance pula kan. Cuba saya nak bagi tahu peringkat awal ni bagus kita keluarkan topik banyak dan jangan pentingkan editing profesional sangat sebab kita nak konten kita keluar je. Yang penting topik tu topik yang orang cari atau tidak. Anda kena tahu cara
kena tahu strategi macam mana nak tahu topik yang orang cari. Dan kita tak perlu banyak topik, tak perlu banyak kategori. Siapa kenal Mr. Beast? Mr. Beast ni seorang YouTuber. Follow dia punya subscriber, saya tak ingat berapa juta, banyak, sangat banyak. Siapa yang kenal Mr. Beast ni, dia punya topik ada 3 kategori je, tak banyak. Jadi sama dengan kita, kategori kita tak perlu banyak. Yang penting kategori tu yang orang suka. Okay. So tu pertama. Jadi bila kita dah mula ada video, kan, 1, 2, 3, prospek kita semakin dekat dengan lubang. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Mr. Beast. Mr. Beast. Okay. Siapa kenal Grant Cardone? Kalau bisnes ni biasa orang follow sifu-sifu kan. Salah satu sifu adalah Grant Cardone. Kenal tak Grant Cardone? Grant Cardone pun dia cerita 3 topik je. Grant Cardone. Perasan tak? 3 kategori topik saja. Topik pertama adalah personal finance, kewangan. Cara menyimpan, cara simpan duit, cara urus duit. Topik nombor 2 adalah bisnes dan sale. Sale lah, bisnes dan sale. Okey, topik nombor 3 adalah hartanah. Tengok dia apa? Gambar tu pun nampak serius. Tengok ada group ready kau. Sorry, saya kena mute. Group ready tak ni sebab dia apa? Bawa tu extra. Dia settle lah. Ada delay saya settle. Nak cerita. Ni apa hama dua, okey. Sekejap. Keluar dah semua slang Kelantan. Okey, dah mute. Okay. Alright. So, Grant Cardone tadi pun 3 topik utama. 1 topik duit, personal finance. 2 topik tentang sale dan bisnes. 3 topik tentang hartanah. 3 topik utama. Tapi banyaklah video-video dia dalam 3 kategori topik ni. Jadi kita tak perlu buat banyak video. Kita cuma perlu tahu topik mana yang orang paling nak tahu. Okay. So, balik pada gambar rajah kita ni. Bila kita dah ada video-video dan orang semakin dekat dan orang pun dah hampir dekat dengan green ni kan. So, kita mula nak tab ni. Tab 1, tab 2, tab 3. Okay, dekat sini. Kita akan wujudkan video lain. Tapi video ni khas untuk menjual. Okay, jadi ada video ni. Ada video menjual kat sini. Ni ada satu video. Tujuannya untuk menjual, sale. Video purple ni semua untuk marketing. Yang ni untuk menjual. Jadi ada menjual ni ada banyak jenis video. Ada video, kita panggil dia sales video. Ada video, kita panggil dia ataupun orang panggil VSL, video sales letter. Ada video jenis macam FB Live. FB Live dia khas untuk menjual. Ada video dia memang bukan live tapi apa nak cakap ada juga jenis interview. So dia ada banyak format-format video jualan ni. Banyak format. Ikut keselesaan mana yang kita nak pakai. Tak perlu guna semua. Guna satu cukup dah. Okay. Dan sales video ni, dia tak boleh macam video yang warna purple ni. Video warna purple ni, kita boleh cakap spontan. Faham ke? Sekejap, saya tutup skrin sekejap. Bagi you all tengok muka saya sekejap. Okay, video yang purple tadi, yang marketing tadi tu, kita boleh just ambil kamera dan rakam diri kita ataupun tak nak tunjuk muka pun tak apa. Kita ambil kamera ni kan dan kita rakamlah objek-objek yang kita nak terangkan tu. Sebagai contoh, saya nak terangkan tentang buah yang boleh menurunkan darah tinggi kan. Okey, so saya tunjuklah buah ni. Ini buah ni, lupa buah ni. Okey, kalau makan buah ni, so tak perlu tunjuk muka kita. Jadi video yang sales ni kita tak perlu plan sangat. Kita boleh ambil kamera, tekan record dan cakap. Dan jangan peduli apa orang nak cakap.
Nanti macam mana kita nak rekod supaya dia nampak okey, nampak profesional semua, ada cara-cara dia. Tapi yang penting keluarkan je video tu. Video tu kena keluar. Kalau kita selalu fikir nak kena perfect, nak kena bagus, video tu takkan keluar. So video marketing ni adalah video yang orang tak kisah kalau ada cacat celah, tak kisah. Dan kadang-kadang kita yang rasa macam, kalau orang cakap ni macam mana? Kalau orang cakap tu macam mana? Sebenarnya orang tak peduli pun. Tu hakikat dia, orang tak peduli pun sebenarnya. Kita yang banyak fikir. Bila kita banyak fikir, kita terhalang nak keluarkan video-video tu. So, bila terhalang, tak adalah marketing kita. Marketing kita tidak wujud sebab kita tak upload video. Jadi upload je video. Banyak pun tak apa. Tak perfect pun tak apa. Sebab pada peringkat ni, kalaulah ada orang terjumpa salah satu video kita, satu topik yang dia tengah cari, dia jumpa, lepas tu dia dapat manfaat banyak daripada info tu, orang akan cari lagi. Ni real story. Saya hari tu terseluh tangan. Saya cari video urutan terseluh tangan. Saya jumpa video tu. Dan rupanya pemilik video tu adalah customer saya. Dia ada beli kita punya panduan video marketing untuk introvert. Dia keluarkan banyak video tentang urutan-urutan. Jadi saya lepas tengok tu, saya tengok apa isteri saya sakit bahu. Saya tengok video macam mana nak urut bahu, macam mana nak urut ni, macam mana nak urut ni. So macam-macam saya dapat daripada video-video dia. Sampai satu tahap saya PM dia, saya cakap, Tuan punya video semua bagus, semua teruskan Tuan berkongsi. Alhamdulillah. Lepas tu wujud pula antara saya dengan dia kita orang nak buat bisnes tengah bincang, tengah rancang satu usaha sama. So sama juga anda dengan customer anda, dia mungkin terserempak dengan satu video yang bantu dia, ini terserempak dengan video lain sampai satu tahap, sekejap saya share screen. Sampai satu tahap dia terjumpa video yang selling ni. Ni dia akan terjumpa yang ni. Lepas tu apa yang berlaku? Video selling ni adalah T1. Ni T1. Lepas dah dia nampak video selling ni, dalam video ni akan ada kita panggil call to action kan. Call to action dalam video ni adalah untuk terus WhatsApp kita atau Messenger kita. WhatsApp ke Messenger ke, dia terus hubungi kita. Komen tu tak kisahlah. Janji dia akan direct berhubung dengan kita. Dan di situlah berlaku T2 dan T3. Okey, maksudnya kita akan WhatsApp dia dan berlaku sedikit perbualan yang ringkas. Kenapa ringkas? Sebab dia dah dekat dengan lubang golf. So closing tu tak lama. Okey, jadi perbualan kita dalam WhatsApp ni tidak lama. Macam kami boleh close dalam 5 minit boleh close. Kalau dia jawab cepat. Kalau dia tak pergi bercuti ke kursus ke apa ke kan. Itu bagi orang-orang yang dah dekat dengan green ni. Alright. Jadi so dekat video sale ni yang warna merah ni, kita tidak boleh cakap sembarangan seperti mana video marketing yang purple tu. Dekat video yang sale ni kita kena ada susunan dia, kena ada skrip dia. Sebab kita kena tahu macam mana nak menyusun supaya orang tertarik dengan produk kita. Kelebihan dia, keunikan dia. Jadi kita kena susun idea-idea tu dalam kepala kita siap-siap. Kalau kita tak susun, nanti apa yang jadi? Kita akan membebel panjang lebar dan orang akan boring dengan video kita. Sebab kita tak ada plan apa nak cakap. Dalam video sale tak boleh, kena plan. Okey, jadi bagi siapa-siapa yang mengambil kita punya program VMI, Video Marketing untuk Introvert, inilah yang kita tolong guide. Dalam sales video ni nak plan apa, nak cakap apa. Dalam video marketing ni nak cakap apa. Kalau malu, macam mana nak mengatasi malu. Kan? So semua ni kita bantu strategi secara overall dalam video marketing untuk introvert. Okay.
So yang ni lah yang penting. Lepas tu pula, orang yang bisnes ni ada pelbagai industri. Ada orang yang jual tudung harga RM30. Ada orang yang jual mesin kowe harga RM4,000. Ada orang jual kereta harga RM100,000. Ada orang jual rumah harga 1.2 juta. So masing-masing bisnes berlainan. Tapi konsep ni boleh diguna pakai untuk apa saja. Apa saja bisnes. Cuma dekat sini berbeza sikit dekat sini. So proses penjualan ni mungkin berbeza sikit ikut industri dan ikut harga. So orang beli kereta takkanlah nak WhatsApp tu beli kereta kan. Of course lah dia akan ada sales process yang berbeza sikit. Mungkin kita akan suruh dia set appointment dulu, test drive dulu dan sebagainya kan. So lain bisnes lain cara sales dia. Okay. Yang penting adalah yang ni. Anda kena faham konsep yang ni. Okay. Jadi bila orang dah tengok video ni dan semua benda ni sebenarnya boleh di-boostkan lagi dengan Facebook Ads. So, kita ads-kan video-video marketing ni, kita letak Facebook Ads dekat video sales ni. Dan bila dia orang-orang dah dekat green ni, akan ada juga orang dekat green ni yang tak boleh masuk lubang juga. Ada juga. Sikit lagi dah masuk lubang. Jadi orang-orang yang dah dekat dengan lubang ni tapi dia tak boleh close juga, kita ada video-video lain. Maksudnya video dia video dia adalah dia berbeza sikit. So kat sini video dia berbentuk ni untuk orang yang dah dekat green saja berbentuk testimoni. Berbentuk USP atau keunikan. Berbentuk urgency. So dia bentuk lain lah. Video kat sini dia berbeza sikit. Dekat green ni. Mana nak letak? Sini lah. Jadi orang-orang yang dah dekat dengan green ni, bila dia tengok video testimoni, sebab dia orang dah nampak sale video. Dia orang dah ada dia dah contact kita nak tanya pasal produk kita, dia dah tanya. Cuma mereka belum yakin 100%. Jadi ada benda-benda lain yang kita letak kat sini yang meningkatkan dia orang punya keyakinan. Ini antara bendanya lah. Testimoni, USP, keunikan, urgency kat sini. Benda ni kita tak boleh letak kat sini. Banyak orang silap dia dekat marketing dia letak testimoni ni. Sedangkan orang tu belum lagi masuk sale. So tempat ni bukan di sini. Dia tempatnya kat sini. Yang ni adalah konten. Kat sini adalah konten. Contoh konten kat sini adalah, saya buat mana purple lah. Contohnya kat sini adalah konten dari segi how to. Macam mana cara nak buat itu. Macam mana cara nak buat ini. Ataupun konten jenis FAQ atau soalan yang selalu ditanya. Soal jawab. Contoh ada orang selalu tanya macam mana nak mengurangkan darah tinggi tanpa ubatan hospital. Mungkin itu yang orang tanya kan. So kita ada FAQ. Mungkin dia boleh berbentuk info atau fakta. Dia boleh berbentuk storytelling. Macam contoh storytelling ni gini. Macam contoh saya ni seorang peniaga gerai goreng pisang. Kan? Jadi saya pun storytelling lah. Okey, setiap hari apa kami buat, kami akan cari pisang di pasar. Dan kami ada cara-cara lah memilih pisang. Kita tak pilih sebarangan pisang. Kita pilih pisang yang manis. Macam mana bentuk pisang yang manis? Macam ni. Warna dia kena macam ni. Lembut dia macam ni. Inilah kita memang jaga kualiti pisang yang kita pilih. Supaya bila kita goreng nanti orang makan manis kat dalam, lembut.
Tepung pula, cara kita goreng tepung, kita kena buat macam ni, barulah rangup. Itu contoh storytelling. Dia tak jual pun goreng pisang. Dia cuma menceritakan apa dia buat dalam live dia untuk goreng pisang. Agak-agak kalau orang tengok video macam tu, tak yakin ke untuk beli goreng pisang dia. So tu dia bukan selling. Dia just story je apa dia buat. Tapi kalau selling ni kat sini contoh kan. T1 kat sini contohnya. Okey, Assalamualaikum. Saya nak bagi tahu hari ni gerai goreng pisang Kak Mah ada mengeluarkan satu produk baru. Goreng pisang coklat cheese dengan cinnamon. Ni limited je, ada 10 je. Hari ni je. Mela datang kedai sebelum pukul 5. Bye. Itu jualan. Faham ke? Dia ada format dia. Format jualan dengan format marketing berbeza. Okey, tapi kalau dia tiba-tiba buat macam ni, jualan tu, tapi orang tak kenal pun dia, orang tak tahu cara dia pilih pisang yang sedap, cara dia goreng tepung yang rangup, susah sikit lah nak sale sebab jauh daripada lubang. Okey. So begitulah macam mana kita nak susun video marketing. Jadi siapa-siapa yang kalau nak tahu plan macam mana nak plan benda ni, macam mana nak implement benda ni, dan anda memang ada masalah tak reti nak mengatasi perasaan malu tu, mungkin boleh tengok kita ada panduan nama dia video marketing untuk introvert. Okey. Tak payah beli sekarang, tak payah bayar sekarang. Kalau just tanya je, tanya kita punya sales team, kita ada orang-orang yang boleh bantu anda jawab segala pertanyaan tentang panduan ni. Caranya inbox kami lah. Okay. Boleh type m.me/nasihatniaga. Okay. Nanti dia akan buka messenger. Ataupun pergi ke page Nasihat Niaga, messenger je kami. Bila dah buka messenger tu, type keyword VMI. Okay, VMI. Nanti adalah orang jawab, insyaAllah. Dia akan jawab segala pertanyaan. Tak payah beli lagi, tak payah keluarkan duit lagi. Just pastikan VMI ni apa, macam mana dia boleh bantu you, betul ke boleh bantu, dapatkan jawapan-jawapan yang tu dulu. Kalau rasa macam benda ni boleh bantu, dan kita akan tolong you plan lah nak buat video yang banyak, nak ada 100 video yang pertama, macam mana nak mengatasi perasaan malu, macam mana nak pilih topik, macam mana nak pilih hashtag yang bersesuaian, macam mana nak tulis video sales, macam mana skrip video FB Live, macam mana nak buat video interview. Semua tu ada dalam VMI. Jadi saya cakap tu laju dah tadi, tapi kalau nak tahu detail dia, boleh messenger kami m.me/nasihatniaga. Lepas tu letak keyword VMI. Alright. So sekarang ni saya buka untuk soalan. Boleh tanya apa saja soalan. Kemusykilan, masalah, nak luah perasaan ke. Boleh. Saya akan spend masa untuk cuba bantu anda mana yang boleh saya bantulah. Okay. So silakan boleh tanya di chat, dan siapa-siapa yang tengah live kat Facebook pun boleh tanya juga. Saya tak buka Facebook. Sekejap. Jadi sekejap, saya buka Facebook sekejap. Siapa yang dalam Zoom boleh tanya terus. Ada soalan ke? Kejapnya. Tuan. Yep. Nak tanya, untuk video ni, ada tak masa-masa yang sesuai untuk kita posting? Boosting dengan ads ke? Maknanya waktu yang sesuai. Untuk boost dengan ads ke pagi macam mana? Ke macam mana? Boost ni maksudnya buat ads, buat FB ads ke? Bukan. Kan kita belajar buat video kan? Buat video. Lepas tu katalah kita nak try post dekat personal Facebook. Lepas tu kita nak try post dekat Facebook page. So waktu-waktu mana yang sesuai untuk kita
Dia sebenarnya tak kisah. Sebenarnya malam ke? Okey. Sebenarnya dia tak kisah. Dan sebenarnya orang yang akan mula-mula tengok video tu, masa kita mula-mula upload video tu tak ramai pun. Tapi yang ramai adalah orang yang tengok selepas-lepas tu, lepas minggu, selepas sebulan. Dia akan ramai orang yang tengok selepas kita upload tu. Berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun lepas kita upload. Dia akan hidup di social media. Dia akan hidup di YouTube, dia akan hidup di Facebook, dia akan hidup di Instagram. Okay. So banyak kita punya pengguna-pengguna VMI ni, dia dapati bila dia upload yang baru, dia dapati video-video lama ni pun naik juga. So dia tengok dalam statistik, walaupun dia upload video baru, tapi video yang lama tu naik juga sekali. Okay, so kita ada juga soalan dari Muhammad Fairuz. Saya nak tanya tuan, mana lebih baik video untuk marketing tu? Bagus buat video pendek-pendek atau buat live yang pendek? Okay, dia bergantung juga. Dia bergantung kepada personality. So kalau kita ni seorang yang personality kita ni orang yang orang suka tengok, maaf cakap lah, tapi orang yang handsome, cantik, orang yang disenangi untuk dilihat, lama pun orang tengok kan. Tapi ada setengah orang personality dia macam saya lah. Saya ni sebenarnya cakap tak pandai. Lepas tu percakapan saya agak boring kan, berbanding dengan orang yang mungkin dia lebih bersemangat kan. Saya tak ada semangat-semangat macam tu. Saya tak boleh nak cakap dengan penuh semangat. Jadi kalau saya buat video yang lama, dia akan jadi boring kalau orang tengok. So dia depend pada orang. Tu jawapan pertama lah. Kalau kita rasa kita boleh menghiburkan orang dalam jangka masa lama, kita buat video lama. Cuma cadangan saya, general rule, video tu antara 5 minit hingga 15 minit untuk konten. 5 minit hingga 15 minit. 20 minit tu pun dah terlalu panjang lah. Bawah pada 5 minit, konten dia macam tak cukup. Okay, so tu saya punya jawapan lah. Zuafir Razak, cara cari topik. Okay, cara cari topik secara basic yang saya boleh cakap, kita kena cari orang lain yang buat benda yang sama dengan kita dan search. Macam contoh saya jual basikal kan. Saya jual basikal. Saya cari pesaing-pesaing saya yang jual basikal. Okay, dan saya tengok video dia yang paling top. Mana video dia paling top. Dan saya tengok apa topik dia. So topik tu saya tiru basi. Saya buat lain punya, saya punya. Itu salah satu cara. Cara kedua adalah guna tengok hashtag. So dalam hashtag ni kita boleh tengok berapa ramai orang yang hashtag satu-satu topik. Okay, so kalau hashtag tu ada banyak orang dalam hashtag tu, maksudnya topik tu popular. Dan kita boleh guna topik tu. Okay, tu 2 jawapan ringkas. Syezul tanya, buat video ni mesti up di YouTube ke? Kalau buat live then up di YouTube boleh kan? Video ni, alang-alang kita dah rakam. Alang-alang kan? Bagi saya, better kita upload dekat banyak tempat. So contoh mula-mula macam contoh sekarang ni, saya rakam ni guna Zoom. Saya live di Facebook. Jadi sekarang ni dia akan hidup di Facebook. Tapi rakaman dari Zoom ni saya akan download dan saya akan upload balik dekat YouTube. Saya akan potong-potong dan mungkin saya akan upload dekat Instagram. Saya akan post kat Twitter. Jadi alang-alang kita dah ada satu video, kita channelkan pada banyak tempat. Tapi yang paling utama, di mana kita ada paling ramai follower, di situlah kita nak upload dulu, priority kita. So priority pada tempat yang mana kita ada ramai follower dulu. Okay, kalau kita ada channel YouTube tapi channel YouTube tu baru kan, follower tak ada lagi kan, dan tak perlulah priority sangat. Prioritize dekat tempat yang ramai follower, ramai subscriber. Okay, Shima tanya, video marketing ni sesuai untuk social media yang mana? Okay, social media ni ada 2. Dalam video ni ada 2 jenis. Satu social media, saya panggil dia feed
Feed. Sekejap saya share screen. Ini saya save. Clear. Okay, satu adalah feed. Yang ni dia short video. Contoh feed punya media sosial adalah TikTok, story, Facebook story, Instagram story, dan sekarang ni dah ada YouTube story. YouTube short dia panggil. Kan? FB, IG, YouTube short. Insta. Ini semua kita panggil dia feed. Feed ni maksudnya kita tak boleh bagi konten yang banyak kat situ. Dia cuma penarik untuk pergi ke tempat lain. Saya teringat minggu lepas saya dijemput jadi seorang speaker industri di Politeknik. Title talk tu adalah video selling strategy. Jadi saya share kepada lebih kurang 200 pelajar Politeknik macam mana dia orang boleh buat jualan online menggunakan video. Jadi saya survey dia orang. Saya tanya dia orang, korang shopping tak online? Saya tanya. Shopping. Okay. Oh ya ke? Bagus. Saya nak tanya sikit survey. Kat mana korang paling banyak beli barang? Adakah dekat TikTok? Adakah dekat Shopee? Adakah dekat Facebook, IG? Sebab student ni, Politeknik ni generasi yang agak muda, lebih kurang umur 19-20. Jadi saya expect jawapan dia TikTok. Sebab TikTok ni antara platform yang sangat mengganas sekarang ni kan. So saya do expect diorang akan banyak beli kat TikTok. Tapi saya surprise, tak ada seorang pun yang pernah membeli di TikTok. Jadi buat masa sekarang ni saya boleh simpulkan, dan saya juga ada tanya-tanya lah. Platform TikTok ni belum sesuai untuk jadi platform menjual. Dia boleh jadi platform feed. Maksudnya dia jumpa kita di TikTok, dia jumpa kita di Insta, dia jumpa kita di story yang short video ni, tapi kita tarik dia masuk ke tempat lain. Tarik dia masuk ke YouTube channel kita. Tarik dia masuk ke kita punya Facebook page ke, personal profile ke. Tertarik dia ke platform-platform yang kedua, which is platform yang kedua ni adalah pillar platform. Pillar platform. Tadi feed platform kan, ini pillar platform. Platform pillar ni YouTube, Facebook, benda yang orang spend masa lama lah untuk tengok. Blog pun boleh. LinkedIn pun boleh. Tapi YouTube dengan Facebook lah yang utama sekarang ni. Insta pun bagi saya tidak platform yang pillar. Dia short je. Jadi satu lagi webinar dan Zoom di pillar platform. Okay. Okay, jelas ke? Jadi dekat pillar platform itulah kita nak bagi konten yang panjang, yang lebih bermakna, yang lebih penuh lah info dia. Dan kalau nak selling pun dekat platform pillar. Dekat platform feed tu tak sempat menjual. Macam TikTok ada seminit je, nak jual apa dalam seminit? Payah kan? Okay. Ruslan Jamaluddin, apa pendapat tuan jika video pendek di apps TikTok? Video dia paling panjang pun 15 saat. Saya dah jawab dah soalan Ruslan tadi kot. Terjawab dah kot tadi. Okey, Zafir Razak. Terima kasih. Dr. Syam Sharif. Dr. Sharif. Maksudnya satu video tu kita boleh post di banyak tempat. Yalah Sifu. Ya. Satu video, kita rakam video tu sekali. Okey. Saya balik pada skrin ni. So katakan kita rekod satu video. Okay, video ni 15 minit contoh. So kalau nak ikutkan, kita upload dia ke pillar platform. Sebab pillar platform tak kisah kalau panjang. Jadi walaupun kita rekod sekali, tapi kita boleh
upload ke YouTube, upload ke Facebook, upload ke blog, upload ke LinkedIn, buat webinar, upload ke webinar platform kita, boleh buat video yang sama. Okay, so kita boleh kita boleh repurpose balik video yang kita dah guna. Tapi untuk feed platform ni boleh juga, cuma ni perlu edit sikit dah. Jadi dalam tempoh 15 minit ni, contoh ada satu part ni, kita tengok-tengok, wah ini hangat ni, perbincangan yang hangat, yang topik yang menarik kat sini. So kita potong part ni, mungkin dia 40 saat contoh, masuk dalam TikTok, masuk dalam story, masuk dalam Insta. So mungkin ada beberapa section ni yang kita boleh potong. Okay. Alright. So ni saya nak tunjuk beberapa contoh. Okay. Saya stop share kat sini. Saya share screen. Okay, nak bagi nampak beberapa contoh. Macam contoh di page Nasihat Niaga ni. Okay. Ini mana Okay, ni video ni pendek. Nampak tak? Ni seminit. Seminit je video ni. Tapi sebenarnya video asal dia 2 jam. Jadi video asal 2 jam tu saya upload dekat Pillar punya platform. Tapi yang mana yang saya jumpa yang part-part yang best-best, kita potong jadi seminit, kita upload dekat platform-platform lain. Okay. Saya nak tunjuk juga contoh video selling tu. Ini contoh video yang menjual. Okay, contoh ni kan. So kita ada banyak video-video macam contoh dekat YouTube ni. YouTube. Salah browser ni, sekejap. Tak apalah, saya terus tunjuk yang ni lah. Okay, so ini contoh video yang menjual. Okay, video menjual. So bila dia play ni, dia terus menjual. Dan kalau perasan sepanjang video ni tak ada muka pun. Hanya ada orang bercakap dan ada teks. Orang bercakap dan ada teks. Dan kita dapat banyak mesej-mesej daripada video menjual ni. Banyak sangat kita dapat sehari. Tapi sebelum kita keluar video menjual ni adalah video-video marketing dia. Okay. Jadi itu lebih kurang macam mana video marketing ni kita guna. First, bayangkan padang golf tu kan, kita buat video-video konten. Video konten tu penting untuk dapatkan trust, orang like dan orang trust dan orang suka kita. Dan bila dia dah suka kita, bila kita buat video jualan, dia dah tak ada kekangan untuk beli barang daripada kita. Okay, Zafir tanya macam Gary V punya content model, satu video panjang distribute ke banyak channel. Betul-betul. Itulah yang saya pun tiru daripada dia lah. Okay, saya tiru daripada Gary V. Tapi bukan untuk nasihat niaga je. Apa-apa saja bisnes kita yang mana ada video panjang, yang panjang kita letak dekat Pillar punya platform. Yang pendek kita letak dekat Feed punya platform. Okay, dan bila kita upload banyak-banyak ni, kita boleh nampak statistik. Video mana yang glamour, video mana yang banyak view. Jadi yang mana yang statistik ni, kita boost lagi dengan Facebook Ads. Kita buat iklan berbayar, boost lagi supaya lebih ramai orang yang tengok. Sebab apa kita berani boost? Sebab kita proven yang cara percuma pun ramai orang suka tengok. Sebab topik dia menarik perhatian orang. Jadi topik yang memang terbukti menarik perhatian orang, kalau kita boost, iklan tu akan jadi murah. Murah. Sebab ramai orang nak tengok.
kalau kita post video yang sememangnya tak ada orang minat pun, bila kita buat iklan berbayar, dia akan jadi mahal sebab tak ada orang pun nak tengok. Okay. Alright, ada soalan lain? Oh, dah makin ramai orang dalam ni. Okay, ada soalan lain? Saya confuse Rishal tanya, video ni kita kena cakap-cakap depan ke atau macam mana? Sebab pemalu sangat. Okay, saya bagi beberapa jenis video. Kejap ya, tolong tunggu kejap. Saya cari slide. Saya faham Rishal, saya pun pemalu juga. So saya sangat-sangat faham anda punya concern. Okay, sekejap saya share slide. Share screen. Okay. So, ini saya punya slide dengan Politeknik hari tu dekat student. Jadi, ni kenapa patut guna video. 98% consumer prefer tengok video sebelum beli apa-apa produk. Okay. Video ni power untuk boostkan marketing. 157% organic traffic naik sebab video. 105% masa orang spend dekat website naik sebab video, dan conversion untuk sale naik 2 kali ganda sebab adanya video. Okay. So ni ada reason tambahan lah kenapa kena guna video. Ramai orang prefer belajar guna video. 87% marketer guna video. Doktor, physician guna video. 66% guna video untuk bagi info yang terkini dan sebagainya. Okay, so ni jenis-jenis video. Ni saya nak jawab soalan siapa tadi? Soalan apa? Rishal tadi. Jenis-jenis video. So, yang pertama adalah branding video. Ini yang biasa kita nampak dekat brand. Ini memerlukan editing yang sangat kena ada video editor lah. Kalau kita nak buat sendiri solo-solo dan kita tak pandai edit video, ini bukan untuk kita. Ini explainer video. Ini video yang tak perlu nampak muka kita. Macam yang macam Zafir komen ni, kalau malu sangat Zafir cakap saya prepare slide, screen record, kemudian rakam voice over, tak nampak muka. Inilah dia. Dipanggil explainer video. Kita buat PowerPoint slide, tulis apa point kita dan kita record suara je. Okay, dan kita synckan suara kita dengan slide tu. Sangat mudah. Kita dah buat million dengan video-video yang teks hitam putih macam ni. Guna explainer video ni. Million dah kita buat. So dia memang proven. Ni product demo. So product demo ni macam kita tengok dekat workshop. Tapi kita pernah buat product demo video yang tak ada muka kita. Maksudnya kita hanya shoot dekat produk tu sahaja. Muka kita tak keluar. Faham ke? Kamera tu hanya shoot pada produk dan bukan pada muka kita. Jadi kita explain penggunaan produk tu. Kita demo produk tu. Sebagai contoh, kalau kita jual tudung, kita record tudung tu sahaja, kita tunjukkan kita tunjukkan kekemasan jahitan dia, kita tunjukkan dia jarang ke tak jarang, kan? Kita tunjuk jatuh dia macam mana, kan? Kita tunjuk produk tu tapi bukan muka kita. Itu salah satu contoh produk demo video. Okey, kemudian kita ada produk review. Ini kita review. Banyak produk review yang tak tunjuk muka juga. Contohnya banyak produk review handphone, unboxing itu kan, unboxing ini kan semua tu just dia hanya record video produk saja. Jarang-jarang ada yang menunjukkan muka dia. Ni salah satu lagi cara introvert boleh rakam tanpa rasa segan sangat. Kita just shoot video dan buat review. Testimoni video pun ni salah satu contoh video, tapi ini kena tunjuk muka lah. Tapi ini biasanya bukan muka kita, ni biasanya muka customer kita. Kan? So ini salah satu, kita minta tolong customer kita yang tak segan depan kamera. Okay, so harap menjawab soalan tu. Alright, ada soalan lagi daripada Nurhaniza. Adakah
adakah introvert perlu bertukar sedikit menjadi extrovert? Adakah tuan nampak perubahan perwatakan dalam diri tuan? Adakah tips tuan supaya menjadi lebih confident? Okey. Gini. Memang ada perubahan sedikit. Tetapi bukan perubahan yang mengubah saya punya personality. Dengan kata lain, saya tidak ubah siapa diri saya. Maksudnya kalau saya malulah. Cuma tahap malu tu berbeza sikit. Kalau saya, macam mana nak cakap, kalau personality saya selalu cakap macam ni kan, kadang-kadang dia keluar lah. Kan? Saya tidak menjadi orang lain. Yang pentingnya kita mesti authentic, tulen. Personality kita mesti dipelihara, bukan kita berpura-pura menjadi orang lain. Itu first paling penting walaupun kita introvert. Sebab ramai YouTuber yang introvert, dia jadi diri dia sendiri. Dengan malunya, dengan suara halusnya, dengan tersipu-sipunya, tapi banyak orang follow sebab orang suka personality tersebut. Jadi kadang-kadang kita nak judge diri kita sendiri, kita menghakimi diri kita sendiri, kita cakap tak ada orang nak tengok kalau aku macam ni. Jadi itu kesilapan saya dulu. Sebenarnya biar penonton-penonton yang jadi hakim. Dan saya dapati bila penonton yang jadi hakim, ada penonton yang suka dengan personality orang yang malu-malu tersipu-sipu. Dan kalau siapa-siapa pernah dengar mukbang, pernah dengar tak mukbang? Mukbang ni video orang tengah makan. Dia tak bercakap, dia tak buat benda lain, dia hanya tangkap video dia makan. Okey. Nampak mostly mulut dia dan lubang hidung dia saja. Itu pun orang suka tengok. Video macam tu pun. Jadi maksudnya kita tak boleh nak agak apa yang orang akan suka, apa yang orang tak suka. Kita tak boleh nak agak. Jadi dari segi personality tu, of course kita nak cuba jadi orang yang lebih confident, tapi bukan sampai tahap kita perlu mengubah siapa diri kita. Bukan kita berpura-pura. Saya pernah berpura-pura, tapi tak dekat lama. Sebab saya buat benda tu tak happy. Saya jadi tak happy. Sebab saya jadi bukan diri saya. Cuma sekarang ni saya lebih confident lah depan kamera sebab dah selalu buat. Jadi dari segi personality tu, bukan sebab personality saya berubah, tapi sebab skill saya bertambah sebab saya dah buat banyak kali. Bila dah buat banyak kali, kita dah jadi biasa. Asal tegal jadi biasa. Macam itulah peribahasa dia kan. Bila dah buat selalu, dia jadi biasa. Tapi dia tidak mengubah diri saya. Saya hanya bertambah biasa. Dan kalau off camera ni, maksudnya lepas sesi Zoom ni, live ni tamat, saya akan kembali jadi diri saya yang malu. Saya akan suka duduk bilik. Saya suka duduk bersendirian. Saya lebih dapat energi kalau saya sorang-sorang berbanding dengan orang ramai. So saya akan balik pada diri saya yang sebenar. Dan saya appreciate benda tu. Saya appreciate masa saya sorang-sorang. So tak ada benda yang berubah dalam diri saya kecuali hanya saya lebih confident. Dan confident tu hanya saya dapat selepas buat banyak kali. Practice banyak kali, confident tu akan datang. Tapi sebaik saja, maksudnya gini, kalau tiba-tiba ada diperlukan saya untuk jadi seorang yang confident, saya boleh berubah sekejap, tapi bukan ubah personality. Saya boleh ubah energi saya, ubah sekejap. Tapi lepas dah selesai kerja tu, saya akan jadi letih gila. Sebab introvert ni lepas dia jumpa orang ataupun lepas dia bercakap, dia akan jadi letih. Jadi saya kena rehat. Saya akan duduk ambil bilik seorang-seorang, dan saya dapat energi saya balik. So begitulah ya. Harap dapat menjawab soalan Rishal tadi. Menjawab soalan ke Rishal? Ya, Shima, kekurangan boleh jadi kelebihan. Betul. So kelebihan introvert ni pula dia passion. Seorang yang passionate. Biasanya introvert ni dia banyak idea dalam kepala. Cuma idea tu tak dikeluarkan. So kalau contoh dalam senario dalam office, dalam pejabat, katakan ada mesyuarat kan. Ada bos, lepas tu ada ramai orang di meja mesyuarat. Masa perbincangan tu kita rasa macam ada banyak idea yang kita nak sumbangkan, tapi tak keluar. Akhirnya kita just dengar je. Idea tu kita banyak tapi tak keluar.
Kadang-kadang kita bagi idea tu pada orang yang kita kenal, yang kita dapat, yang kita selesa dengan dia. Kadang-kadang orang tu silent kita. Dia ambil idea kita, dia buat. Lepas tu dia claim dia punya idea. Padahal idea kita. Kan? So itu kelebihan introvert ni. Kita ada banyak plan dalam kepala. Ada banyak idea dalam kepala. Dan kita ada satu passion yang besar. Kita banyak memperjuangkan sesuatu. Kita suka cakap pasal benda-benda yang heavy. Kan? So kita tak pandai cakap benda yang ringan-ringan. So kelebihan introvert, kelebihannya bila kita dah mula biasakan diri buat video, konten kita tu, semangat kita untuk kongsi passion kita tu akan keluar dalam video. Dan bagusnya video ni, bila kita cakap depan kamera, dia seolah-olah macam bercakap dengan kawan baik kita dekat depan. Cuma sekarang ni kamera lah kat situ, tapi bila dia dah keluar sebagai video, dia umpama macam cakap dengan kawan. Macam one to one. Umpama macam tu. Itu kehebatan video. Okey. Ada lagi soalan dari... Oh, dah banyak lagi Sekejap. Saya tertinggal banyak ni. Banyak soalan saya tertinggal kejapnya. Rakaman ni, ada orang tanya rakaman ni kat mana? Nanti rakaman ni ada dekat page Nasihat Niaga. Page Nasihat Niaga ada rakaman dia. Macam mana tuan handle dengan keadaan sekeliling dan bisnes? Macam mana handle keadaan sekeliling dengan bisnes? Saya seorang yang sangat aware tentang kelemahan-kelemahan saya, dan saya banyak kelemahan. Contohnya, saya tak boleh multitasking. Maksudnya kalau saya fokus satu benda, saya boleh buat satu benda je. Saya tak boleh buat benda lain. Jadi saya terpaksa ada orang-orang kepercayaan yang boleh bantu saya buat benda-benda lain tu. Macam contohnya, saya tak boleh nak, saya tak pandai nak, sebab saya tak suka berada depan orang ramai. Saya tak suka handle orang. Saya tak pandai pun handle orang. Jadi saya serahkan tugas-tugas handle orang ni pada orang lain. Saya punya minat, saya punya fokus adalah saya buat benda yang saya paling produktif dan benda yang paling banyak memberi impact. Macam benda yang saya buat yang beri impact adalah apa yang saya tulis, idea yang keluar dalam kepala saya, dan juga video yang saya rakam. Benda tu memberi impact. Jadi itu yang saya fokus. Benda-benda lain yang saya lemah sangat-sangat, saya tak cuba buat, saya cuba cari orang lain untuk bantu saya buat. Okey. Jadi harap jawab soalan tu. Personality tuan banyak sama macam saya, Fatin. Actually Fatin ni nama anak saya, so banyaklah persamaannya. Okey, kalau kita business owner, Murni tanya, kalau kita business owner nak buat marketing pasal produk dalam masa yang sama, saya nak rekrut untuk bina ejen. Jadi yang mana perlu saya fokus untuk marketing produk atau nak cari ejen? Okey. Ini pendapat saya. Bisnes, kalau kita nak grow bisnes, cara paling mudah nak grow adalah melalui duplikasi. Okey, maksudnya kalau kita ada ejen dan kita tak tahu macam mana nak duplicate ejen yang sama supaya boleh buat benda yang power. Macam contoh, let's say kita jumpa cara macam mana nak jual produk kita kan. Kita tahu cara tu dan kita boleh duplicate cara tu kepada orang lain, kepada ejen 1, ejen 2, ejen 3 kan. Jadi kalau nak grow business, kita kena ada satu formula tu yang boleh kita duplicate dulu. Okey. Jadi kalau kita belum ada lagi formula tu, maksudnya kita belum ada lagi formula nak marketingkan produk kita. Belum ada lagi. Ataupun kita belum ada lagi formula nak close
customer. Maksudnya kita pun sama-sama. Maka ejen kita pun akan sama-sama juga. So kita tak guna kita rekrut ejen banyak kalau semua masing-masing tak tahu apa nak buat. Tak ada benda yang boleh diduplicate. Jadi pandangan saya mungkin salah. Pandangan saya, kita kena perkemaskan internal proses dulu. Internal proses ni kalau founder tu production lah, production, lepas tu marketing, lepas tu sale, lepas tu service. Dalam bisnes ada 4 benda yang utama ni. Production, marketing, sale, service. So internally kita nak kena ada proses yang mantap dah. Untuk keempat-empat benda ni, kita tahu macam mana nak buat marketing, kita tahu macam mana nak buat sale, kita tahu script sale dan kita boleh duplicate. Maksudnya kita try ajar pada seorang, proven dia boleh buat. Ajar pada orang kedua, dia boleh buat juga. Ajar pada orang ketiga, dia boleh buat juga. So bila kita ada benda macam tu, baru kita rekrut ejen banyak-banyak. Okay, so harap menjawab soalan Murni. Ya. Okay. Rishal, saya baru semalam tengok video introvert tuan. Tuan ada cakap untuk takaful, konten jangan takaful sangat. Apa konten yang sesuai? Konten yang sesuai untuk takaful, apa konten untuk menggerakkan bola golf tu, mesti sebaiknya bermula dengan masalah. Bermula dengan masalah. So sebagai contoh, takaful, apa biasa masalah-masalah yang dihadapi oleh seseorang lah yang memerlukan dia kena ada takaful. Itu yang kita cerita. Macam contohnya macam mana kalau dia ada harta banyak tapi dia tak buat hibah. Apa yang berlaku pada harta dia? Itu masalah. So kita cerita pasal masalah tu. Ataupun apa akan berlaku kalau kita sekarang ni kita tak ada duit simpanan. Kita tak ada duit simpanan dan apa akan berlaku kalau orang yang paling kita sayang, so, contohnya pasangan kita, anak kita, orang yang paling kita sayang, tiba-tiba sakit. So apa plan kita? So always bermula dengan masalah. Cuma topik-topik tu kita kena, saya bagi contoh tu mungkin masalah tak berapa nak kena. So, tapi jangan cerita tentang takaful, cerita tentang masalah. Okay, macam seseorang dia tak akan cari produk kalau tak ada masalah. Kalau saya baru beli kereta, brand new kereta kan, saya tak akan cari kereta lain. Melainkan kereta tu saya dah pakai lama, kereta tu dah berbunyi-bunyi, dah buruk, then baru saya akan cari produk lain. So kereta tu dah bermasalah, baru saya akan cari produk lain. So mulakan dengan masalah. Apa masalah? Apa masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang beli takaful ni? Itu yang kita cerita. Okay. Lagi. Ya, so fokus kepada pain. Pain. Ada lagi soalan ke? Okey, Shazol, saya tak pandai buat video bukan sebab tak pandai bercakap, tapi tak pandai teknikal seperti nak edit dan lain-lain. Kawan saya tadi yang saya cakap urutan tu, dia punya video views, kalau campur-campur semua dah berjuta. Dia punya sekali orang tengok ratusan ribu setiap video. Bukan satu video, bukan total semua video. Satu video ada ratusan ribu views. Semua video dia tak edit. Kebanyakan video dia tak edit. Sebab tu dia boleh produce banyak video. Sebab dia tak peduli editing. Yang dipeduli adalah konten dan topik. So, editing ni tak semestinya benda yang bagus. Kalau dia menghalang kita, macam juga dia menghalang Shazol sekarang ni, you tak upload sebab you tak pandai teknikal, rugilah. Bagi saya, better you upload je video yang tak diedit tu berbanding dengan tak upload langsung sebab nunggu nak edit.
Dan lagi banyak video yang you upload, walaupun tak beredit, lagi banyak konten yang akan ada dan orang akan jumpa. Dan sebenarnya ikut platform, lagi banyak video kita upload, platform tu suka. Macam contoh TikTok. TikTok suka orang upload video hari-hari. Dia punya ranking akan naik cepat. Sama dekat dengan Facebook. Kalau dia detect kita upload video banyak kan, kita punya newsfeed akan keluar selalu. So banyak kelebihannya main upload je video walaupun tak edit. Fatin tanya, saya tak pasti sama ada edit video penting atau tak. Tapi saya jual video saya tanpa edit. Terjual hampir 400 unit dalam masa 6 minggu. Tu betul lah tu. Dia gini, adalah balance dia, quality kan sikit. Tapi permulaan tak perlu sampai nak kena tunggu siap semua baru nak keluarkan. Sebab tu ada satu istilah nama dia product development, product improvement. Jadi iPhone pun ada iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 7s, iPhone 8. Dia ada always pembaikan. Begitu juga dengan produk kita. Takkan nak tunggu habis semua edit perfect semua baru nak jual. Jual apa yang ada dulu dengan harga yang berpatutan dan nanti kita tambah. Sama juga dengan VMI ni. Siapa-siapa yang beli VMI ni, dia akan dapat free apa-apa update baru pada VMI. So kita masih dalam proses tambah baik dan sebagainya. Okay. Tanya pada Fatin. Fatin jual video apa? Mungkin boleh share kat sini. Muhammad Suhaimi, apa ya jawapan kepada student poli tadi? Dia orang banyak shopping kat mana? Oh, dia orang kata dia banyak beli nombor 1 dekat IG, nombor 2 dekat Facebook, dan dekat TikTok dia tidak pernah membeli di TikTok. Tak ada satu pun yang pernah beli kat TikTok. Jadi jawapan tu saya terkejut sebab saya ingat orang-orang budak-budak muda ni yang paling glamour sekarang TikTok. Jadi saya anggap dia orang akan shopping di TikTok, tapi tidak. Okay. Oh, Fatin. Okay. Saya kenal Fatin ni. Technical analysis. Alright. Ada soalan lain? Kalau tak ada soalan, saya bagi lagi 2 minit. Kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan. Sekali lagi, kalau nak info tentang kita punya panduan, video marketing untuk introvert, macam mana you nak buat marketing dan buat sale guna video, macam mana nak susun plan, nak strategize, nak pilih topik, dan nak bagi jalan, nak bagi gerak. Takut you stuck kan. Kita nak bagi gerak je, nak bagi jalan je. Boleh check it out m.me/nasihatniaga. Saya dah tulis kat komen tu. Type VMI. Nanti kita punya team akan bantu you. Alright. VMI kita tidak tekankan teknikal sangat sebab mula-mula memang kita ada teknikal, sangat teknikal mula-mula awal-awal dulu. Tapi apa yang saya perhati, disebabkan teknikal tu ramai orang stuck sebab cuba nak teknikal sangat. Jadi video lambat keluar, tak keluar video. Jadi saya ambil keputusan untuk buang teknikal tu kecuali satu, which is untuk introvert bagus. Kita ada app yang mana macam pembaca berita kan. Baca berita, dia ada macam teleprompter yang dia boleh baca kat phone dia sambil dia rekod kita. Jadi bila kita rekod tu, dia tidak berlaku masalah lupa skrip. Sebab ada teleprompter, dia baca je. So app tu je yang kita share dalam benda teknikal yang kita share. Yang lain-lain kita tidak galakkan anything teknikal, kita galakkan. Yang penting adalah content. Content tu penting dan volume ataupun berapa banyak video yang kita upload. Itu yang penting. Bukan editing. Banyak sangat case yang mana video tu tak adalah editing power sangat, tapi disebabkan content tu power, follower dia ramai. Orang tak kisah pun dengan editing.
Okay. Jadi boleh check it out boleh messenger kami m.me/nasihatniaga. Nasihat niaga. Ni you all akan PM PM kat messenger, ataupun boleh buka page Nasihat Niaga. Lepas tu PM je lah. PM je lah. Inbox dan type VMI. Sama-sama apa ni Zanzida. Dr. Syarif tanya ada special price tak? Memang ada, tapi dia punya syarat nak kena nak kena PM dulu baru kita reveal price tu. Kita tak reveal price tu kat sini. Dan sebenarnya kita pun melihat kesesuaian juga. Sebab tu kita punya team akan tanya beberapa soalan dulu. Kalau dirasakan sesuai baru kita recommend untuk beli. Dan bila kita recommend beli baru kita bagi tahu special price. Memang ada special price tapi PM lah dulu. PM dulu. Fairuz Anunai. Alhamdulillah, terima kasih. Keluarkan banyak video lagi Fairuz. Keluarkan banyak lagi konten. Okay, terima kasih Dr. Syarif cakap produk Sifu memang terbaik. Syazul tanya sesi ni ada rakaman ke? Saya dengar sambil buat kerja. Ya, ada rakaman. Boleh pergi dekat page Nasihat Niaga. Page Nasihat Niaga ada rakaman dia. Boleh tengok kat situ. Saya tak akan delete. Harap belajar sesuatu. Ada belajar sesuatu ke hari ni? Kalau guna yang saya share hari ni, insya-Allah closing akan jadi sangat mudah. Dengan syarat marketing tu jalan dulu. Okey, proses marketing tu jalan dulu, nanti dia punya sales tu akan jadi mudah, lebih mudah. Fatin kata banyak saya belajar sesuatu hari ni, sama-sama. Okey. Alright, rasanya tak ada soalan dah. Masing-masing saya rasa dah nak bersiap sedia pergi ke pasar Ramadan ataupun nak masak kan. Okey, jadi oleh itu saya nak ucap terima kasih sangat-sangat spend masa bulan-bulan puasa ni, jadual masing-masing semakin padat kan. Jadi terima kasih banyak sebab join. Saya enjoy sangat dapat share dan saya doakan semua dapat sesuatu, boleh guna, boleh implement dan dapat result. Okey, kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey semua, take care, selamat berbuka sebentar lagi dan jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.